KPM. La 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 la. Hari ini saya nak buat biskut istimewa. Seronoknya. Baiklah, langkah seterusnya masukkan 100 ml air ke dalam adunan. 100 ml? Macam mana saya nak sukat 100 ml air? Saya cuma ada mangkuk kecil ini sahaja. Alah. Nina, kenapa ni? Ayah nampak kamu risau dari tadi. Apa yang tak kena? Ayah, saya nak menyukat 100 ml air untuk dimasukkan ke dalam adunan. Tapi tiada penyukat. Oh, mungkin Nina boleh gunakan cawan atau gelas atau botol air mineral yang mempunyai isi padu. Okey, baiklah. Tapi selepas biskut siap dibakar nanti, bekas manakah yang sesuai untuk mengisi dan menyimpan biskut? Bekas yang besar atau bekas yang kecil? Didik TV KPM. Hai semua, salam sejahtera. Apa khabar semua? Semua sihat? Sihat ya? Anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Dan hari ni adik-adik, kita akan belajar mata pelajaran sains. Semua sedia? Semua semangat? Kalau semangat boleh tunjuk thumbs up macam ni. Oh, hebatnya adik-adik. Jadi, untuk mata pelajaran sains hari ini, Chris juga ada bersama di studio hari ini dengan Cikgu Dewi dan Cikgu Tun. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Khabar baik. Jadi, hai. Okey, Cikgu, sebelum kita teruskan untuk kelas hari ini, yang penting apa Cikgu? SOP kan? Ya, betul. Jadi, Chris nak ajak Cikgu untuk pakai gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Boleh ya Cikgu? Boleh. Okey, Cikgu Tun pun dipersilakan. Baiklah adik-adik, dan untuk pengetahuan anda semua, Cikgu Tun, Cikgu Dewi dan juga Abang Chris akan terus memakai pelitup muka lah sepanjang kelas pada hari ini. Jadi bukan kita bertiga saja. Sebenarnya Chris ada kawan-kawan juga di studio pada hari ini di Google Meet. Jadi jom kita berkenalan. Hai semua. Hai adik-adik. Hai semua. Ada tak? Wah. Hai. Itu dia, semua muka bersemangat dan ceria dah sedia untuk belajar sains pada hari ini. Jadi Abang Chris juga nak berkenalan dengan anda semua. Boleh kongsi nama dan juga dari sekolah mana, okey? Okey, sebab sebelum tu Abang Chris juga nak tanyalah. Okey, mungkin boleh kita boleh mula dengan okey. Oh, nampaknya ada masalah teknikal sikit di Google Meet. Tak apa. Sambil kita tunggu untuk adik-adik selesai masalah teknikal mereka, kita tanya cikgu dulu. Untuk hari ni, apakah tajuk kita cikgu? Saya nampak banyak bahan di atas meja. Kita buat eksperimen ke hari ni cikgu? Ya, kita akan buat sedikit eksperimen bersama-sama Cikgu Dewi dan juga Cikgu Tun hari ini. Okey. Kita nak belajar tentang apa ya Cikgu Dewi hari ini? Isi padu. Iya. Apa ni adik-adik? Isi padu. Isi dan padu. Okey cikgu. Isi padu. Jadi hari ni kita akan buat aktiviti juga kan? Ya, betul. Ya. Okey, jadi adik-adik di rumah dan juga di Google Meet boleh sedia. Okey, semua dah sedia dah. Okey, jom kita berkenalan dulu dengan saya punya rakan-rakan sekelas hari ini. Saya mungkin boleh mula dengan Delvin. Hai Delvin, apa khabar? Delvin? Salam sejahtera semua. Okey, Delvin boleh tak kongsi dari sekolah mana Delvin?
Okey, Dalvin. Salam sejahtera semua. Okey, salam sejahtera. Hai Okey. Cikgu Tun. Hai Cikgu. Okey. Hai. Baiklah, salam berkenalan Delwin. Seterusnya Abang Chris nak berkenalan dengan Marian Vernice. Hai Marian. 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 Maria. Hai. Hai Marian. Sejahtera. Hai Cikgu Tun. Hai Teacher Devi, Abang Chris dan kawan-kawan semua yang berada di rumah. Nama saya Martin Bernice. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Aup, Ibu Sarawak. Wow. Salam berkenalan Marian. Okey, seterusnya Abang Chris juga nak berkenalan dengan Eric. Hai Eric, salam sejahtera. Salam sejahtera semua. Hai Cikgu Tun. Hai Cikgu Devi. Hai Abang Chris dan rakan-rakan yang berada di rumah. Nama saya Eric Nistoroy Antiman. Umur saya 9 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Sungai Aup, Ibu Sarawak. Hai Eric, salam berkenalan. Okey, seterusnya Abang Chris juga nak berkenalan dengan Amira. Hai Amira, salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai Cikgu Tun, hai Teacher Devi, hai Abang Chris. Mula kakak asal Malaysia. Nama saya Amira Auda binti Azhar. Umur saya 8 tahun. Saya dari SK Terandok, Aceh Terengganu. Cita-cita saya menjadi doktor haiwan. #Mira suka sains. Wow, hebatlah Amira. Laju satu nafas. Ya, betul. Dah jadi doktor haiwan. Hebat. Okey, seterusnya kita ada Nur Damia. Hai Nur Damia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Tun. Hai Abang Aiman. Hai Abang Chris. Hai Teacher Devi. Hai kawan-kawan di rumah. Saya Nur Damia binti Mak Saidi dan ini ibu saya. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Marang Terengganu. Saya berumur 8 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru sains. #AluSains. Wow, #AluSains. Hebatlah. Akhir sekali Abang Chris juga nak berkenalan dengan Afifah. Salam sejahtera Afifah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai Cikgu Tun, hai Teacher Devi, hai Abang Chris, hai kawan-kawan di rumah. Nama saya Nur Afifah Zaini binti Rana Anwar Zaini. Saya dari Sekolah Kebangsaan Marang Terengganu. Umur saya 8 tahun. Cita-cita saya ingin mengganti doktor gigi. #Sains the best. #Sains the best. #murid-murid sekarang the best lah. Memang yang tonton di rumah dan juga di Google Meet. Baiklah adik-adik, terima kasih ya. Dan untuk adik-adik di Google Meet dan juga yang sedang menonton di rumah, Abang Chris nak tanya cikgu untuk hari ini, apakah objektif kita cikgu? Yang pertama ialah cikgu harap murid dapat menyatakan maksud isi padu dan menyatakan alat mengukur untuk mengukur dengan tepat dan menyatakan unit yang sesuai bagi ukuran tersebut. Dan boleh mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan kubus yang berukuran 1 cm darab 1 cm darab 1 cm dengan kita melakukan aktiviti. Okey. Dan ada banyak bahan sini. Seterusnya Cikgu Devi. Ya. Lepas tu murid akan menentukan isi padu pepejal tidak sekata dengan menggunakan guli ataupun batu, tapi di sini kita gunakan batu. Dan mereka boleh mengukur isi padu batu tu dengan menggunakan cecair menggunakan silinder penyukat. Okey, baiklah adik-adik di rumah pun semua bersedia. Tapi cikgu kita akan berehat sekejap, boleh ya cikgu? Boleh. Kita bagi masa untuk adik-adik di rumah sediakan bahan untuk belajarlah dengan cikgu-cikgu lepas ni. Dan adik-adik jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot tahap 1 mata pelajaran sains hanya di Didik TV KPM. Jumpa nanti. Didik TV KPM. Tahukah anda? Anggaran isi padu bumi adalah kira-kira 1 trilion kilometer padu. Cikgu ada 2 kotak. Satu kotak ada
kucing. Kotak kedua, cikgu boleh isi 2 ekor kucing yang sangat besar. Tapi masih ada ruang lah dalam kotak ni. Cikgu isi balik. Nampaknya macam cikgu boleh isi 3 ekor kucing lah yang sangat besar dalam kotak ni. Bye-bye Lambau, bye-bye Keki. Alolo comelnya kucing cikgu tadi. Hai semua, kembali lagi ke slot tahap 1 untuk mata pelajaran sains bersama saya Abang Chris dan juga Cikgu Dewi dan Cikgu Tun. Baiklah adik-adik di Google Meet dan juga di rumah, semua sedia tak untuk kelas hari ni? Kalau dah sedia, dah semangat, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Thumbs up. Ada tak? Ya. Okay. Baiklah cikgu, apa kata kita mula kelas hari ni? Okey. Jadi apa kaitan cikgu tadi video kucing dengan topik hari ni iaitu isi padu? Nampak tak? Abang Chris nampak tak? Kita ada 2 kotak tadi kan? Ya. Satu kotak isi 2 ekor kucing. Betul. Satu kotak lagi isi 2 ekor kucing tapi ada ruang lagi. Okey. Jadi kotak yang kosong tu dipanggil kotak lohong. Kotak lohong. Kotak Ya, betul. lohong. Okey. Jadi Abang Chris rasalah kotak mana lebih besar? Abang Chris rasa mungkin adik-adik pun boleh tolong Abang Chris. Abang Chris rasa kotak yang ada lebih ruang tu yang lebih besar, betul tak? Okey, kita tanya Okey. kotak yang pertama, kotak yang isi 2 ekor kucing tu. Okey. Kotak yang kedua, yang 2 ekor yang gebu-gebu tu. Ya. Okey, jom kita tanya siapa nak jawab ya. Afifah, kotak mana lebih besar ya Afifah? Kotak yang kedua. Kotak yang kedua. Kotak yang kedua. Kenapa kotak kedua tu lebih besar? Kerana boleh isi 2 kucing yang lebih besar. Pandailah Afifah boleh bagi kot. Oh, okey. Kat dia. Oh, hari ni ada ganjaran ya cikgu? Ada ganjaran. Okey. Hebatlah. Yeay, Afifah dapat 1 thumbs up. Iya, tahniah Okey. Afifah. Tahniah Afifah. Okey. Itu pasal kotak mana lebih besar. Jadi sebenarnya apakah itu isi padu? Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang boleh dipenuhi sama ada pepejal. Kucing tadi tu apa? Pepejal ke? Cecair ke? Gas ke kucing tadi tu? Ya. Apa tu? Kucing tadi tu. Kucing tu pepejal. Iya, takkan cecair. Pepejal tidak sekata kan cikgu? Pandailah Abang Chris ni. Takkanlah kucing cecair kan? Ya. Okey, yang kedua, isi padu ni sebenarnya boleh diukur dengan menggunakan alat pengukur dan kita kena nyatakan unit yang sesuai untuk mengukur isi padu. Okey, betul. Contohnya kalau nak kira isi padu kotak lohong. Kita gunakan apa Cikgu Dewi? Kita guna kubus, cikgu. Betul tak? Ya, betul. Ni contoh-contoh ni. Inilah kubusnya. Kita akan guna kubus ni kan Cikgu Tun? Ya, betul. Okey, Chris, inilah kubusnya. Okey. Tapi kalau tak silap saya Cikgu Tun kan, satu kubus ni sama dengan 4 kubus yang kecil. Iya, betul. Okey, mungkin saya boleh tunjukkan. Boleh, itu Cikgu Dewi boleh tunjukkan. Yang kecil tu ialah 2 cm darab 2 cm tapi 4 kubus ni dia lebih kurang dengan 8 kubus. Dia bahagian ni ada 4, tambah lagi atas 4, 8. Jadi 8. Okey. Satu kubus sama dengan 8. Satu kubus yang besar ni Abang Chris sama dengan 8 kubus kecil. Yang kecil. Okey. Faham? Okey. Tu kubus yang kecil tu berukuran 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Okey, cuba Chris. kubus yang kecil. Darabkan 1 cm darab 1 cm darab 1 cm dapat berapa 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Abang Chris dapat 1 cm cube. Padu. CM padu. Okey. Dah bahasa Inggeris sikit lah. Bahasa Inggeris 1 cm padu dalam bahasa Melayu. 1 1 cm padu. Okey. Dan di sini nampak tak ada silinder penyukat, ada bika, ada kelalangkun. Okey. Jadi hari ni kita ada aktiviti lah cikgu untuk adik-adik di rumah pun ikut. Ya, betul. Okey. Mula-mula aktiviti yang pertama ialah ni cara mengukur isi padu kotak lohong yang cikgu bagi tahu tadi. Kita boleh mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan
kubus. Kubus, okey. 1 sentimeter padu. Ya, alright. Okey. betul. Jadi nampak tak tu? 4 8 1 cm padu bersamaan dengan 1 kubus yang besar ini. Okey. Jadi 1 kubus yang besar ini mewakili 8. 8 cm padu. Ya, pandai. Pandai, Chris. Terima kasih cikgu. Okey, jomlah. Okey, Cikgu jom. Devi akan lakukan aktiviti untuk mengisi kotak A. Dapat berapa? Ini kotak A. Okey. Ini kotak A. Aha. Saya isi ya. Satu Okey. cikgu, satu. Chris boleh kira ke? Okey, 1. Adik-adik pun boleh kira bersama-sama 2, 3, 4. Dah boleh isi lagi ke cikgu? Tak boleh kan? Tak boleh saya cuba. tak muat dah. Tak muat dah. Okey, jadi 4. A ni masuk 4. Jadi ni. Cikgu tu. kalau dapat 4, maksudnya 1 tu 8 Satu kan? sama dengan 8. Kecil. 1 tu 8 8 kecil. cm padu. Jadi ada 4 cube besar. Siapa nak jawab ya? siapa boleh siapa jawab? boleh jawab? Tanya kawan-kawan di sama-sama tu, rumah. sambil-sambil tu Abang Chris kena darab lah tu. 8 darab 4. Darab 4. Yes, pandai. So okey. kawan-kawan di rumah pun boleh kira juga kan? Boleh Cikgu kira Tun, kan? betul. Siapa nak jawab ni? Satu Siapa ni nak sama dengan jawab 8. ni? Mungkin boleh tanya Amira. Amira boleh cuba. Berapa Amira? 8. 8. 8 1 8. Satu ni sama dengan 8. Ah. Ada 4 semuanya. Ada 4 semuanya. 8 darab 4. 4. 8 darab dengan 8 4. darab dengan 4 berapa? 8 darab 4 Satu bersama berapa? dengan 8. Darab dengan 4. 32. Pandai akhirnya. Tania. Boleh bagi bukan kat dia. Ganjaran. Satu thumbs up. Ya, betul. Amira dapat 1. Seterusnya kita pergi kepada Okey. yang Kotak B pula. kedua, kotak B. Jadi cikgu tu saya rasa murid ada ni kan. Mungkin orang boleh tulis. Boleh tulis. Anak-anak Anak-anak murid di cikgu rumah boleh tulis. Boleh yang tulis. kotak A tadi berapa? Tadi 30. 32 Ya, 32. Okey, jadi 32. Okey. Okey. Isi padu belum lagi ya cikgu? Itu nanti dulu. Nanti ya? Okey, untuk B pula. Untuk B pula. Okey, seronok lah Abang Chris untuk buat ni. B. Okey. Betul. Betul. Okey, untuk Betul. kotak B Betul. pula. Kotak B lohong B sekarang yang kotak hijau. B sekarang. Okey. Okey, saya masukkan ya. Ya. Okey. Okey, 1, 2. Okey, adik-adik pun kena kira ya. 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi Masukkan. okey, jadi berapa bilangan kubus berukuran 1 cm padu ni? Kalau ada 6. 6 besar. Jadi ada 6. Okey. 6 Satu besar. sama dengan 8. Satu sama dengan Semua 8. ada 6 yang besar. Ya. Jadi 6 darab 8 kan cikgu Tun? Ya, betul. Jadi berapa semuanya? Berapa Okey. semuanya? Siapa nak cuba? Siapa Okey, nak cuba? mungkin Abang Chris nak cuba boleh tak cikgu? Boleh lah. Okey, saya rasa ada 6. Jadi kena darab dengan 8. 8. Sebab 1 mewakili 4. Ya, satu Kubus mewakili 1 cm padu. Jadi Satu mewakili 8 lah abang. satu wakili 8 betul. Jadi 8 Darab kali dengan dengan 6. 6. 48 cikgu. Oh, betul tak kawan-kawan di Betul tak? rumah? Dapat tak Betul jawapan tak? sama Betul adik-adik? tak? Dapat Betul tak? Marian rasa betul tak Marian? Betul. 48. Oh, nasib baiklah Abang Chris betul. Terima kasih Okey. Marian. Kotak C pula. saya Kotak kena C pula. keluarkan ni, Semua saya anak-anak tulis ya. Okey, semua dapat 48 tak? Tadi kalau semua dapat, boleh tunjuk kat kamera. 48. Catat catat. Kena catat jawapan ya. Okey. Tolong keluarkan. Alright. Oh, dah ini start boleh, pula. ini boleh. Itu sah. Okey. Okey. Okey, cikgu Tun. Kita beli kepada kotak lohong yang Kotak terakhir ya. C. Kotak yang terakhir. Okey. C. Kita masukkan Okey. Kira. Kira. Chris. 1, 2, 3, 4. Okey, masih ada ruang. 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Jadi siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba untuk ya? kotak lohong C. Kotak lohong Eric, C. Eric. Okey, kita bagi peluang untuk Eric jawab. Eric, silakan Eric. Berapa bilangan kubus?
Eric jawab 64. 64. Lagi sekali Eric. Berapa Eric? Lagi sekali. 64. Uish. Lajunya. 64. Macam mana Eric boleh dapat 64, cikgu? Okey, jadi dia dapat macam mana? Satu kubus mewakili 8 cm padu. Okey. Jadi dia ada 8 kubus kan? Betul. 8 darab 8 dapat berapa? 8 darab 8 dapat 64 lah. Iyalah. Oh, hebatlah Eric. Okey, bagi jadi Eric Eric satu. dapat ganjaran Ya, ya. kita bagi ganjaran dekat Eric. Yeay. Semua bagi tepukan untuk Eric. Yeay. Okey, kita pergi apabila bilangan kubus berukuran 1 Okey. cm padu yang digunakan untuk mengukur kotak lohong A adalah 32, Okey. maka berapakah isi padu kotak lohong? Siapa boleh jawab? Kita tanya kawan-kawan di rumah. Berapa? Damia angkat tangan. Sila. Damia, dipersilakan Damia. Ya, Damia. Berapa Damia? Untuk A. Untuk 32. 32. Okey, sentimeter Damia padu. cakap 32 cm padu. Ya, bagus. Okey. Tahniah. Betul. Kalau betul. Betul. Yeay, kita bagi tepukan untuk Damia. Wuhu. Damia dapat 1 Okey, thumbs up. seterusnya B. Okey. Kalau kita dapat 48 bilangan kubus yang berukuran 1 cm padu digunakan, Okey. maka isi padu kotak lohong tu rasanya berapalah anak-anak? Berapa ya anak-anak murid cikgu? Siapa nak jawab? Amira angkat tangan, Amira. Okey, Amira. 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 Amira angkat tangan. Okey. Berapa Amira? Jawapan anda? 48. 48. Tahniah Amira. 48 cm padu. Betul cikgu betul. Tadi dia menembus tadi. Hebatlah Amira. Okey. Seterusnya kita pergi kepada Afifah lah pula. Cikgu tak tanya lagi Afifah ni. C tu. Isi padu kotak lohong C. Berapa ya? 64 cm padu. 64 cm padu. Okey. Jadi Tepat sekali ya cikgu. Tepat. Tahniah. Jadi ada lagi ni. Ada. Marian dengan Delvin belum jawab ni. Kita kena jom tanya kita Marian kan? Marian. Kotak lohong manakah yang mempunyai menggunakan bilangan kubus yang paling banyak, Marian? Yang mana? A ke B ke C? Marian? Maria, kotak mana? Kotak mana, Marian? Marian? Yang mana mempunyai isi padu yang Banyak. paling banyak Paling banyak. A ke B Kotak. ke C? C. Betul. Tahniah, Okey, Marian. Tahniah, Marian. Delvin. Jika sebanyak 100 kubus yang berukuran 1 cm padu diperlukan untuk mengukur isi padu kotak lohong, jadi berapakah isi padu kotak lohong tersebut kalau kita perlukan 100 cm padu? Berapa ya, Delvin? Agak susah juga soalan ni cikgu. Kalau ada 100 kubus Okey. berukuran 1 cm padu, Ya. jadi berapakah Bilangan kubus. bilangan kubus ataupun berapakah isi padu kotak lohong tersebut? Bilangan kubus ni 100. Ya. Jadi isi padunya berapa? Isi padu berapa? Delvin kata 100 cikgu. Ya, betul. Yeay. Tahniah. Alright. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan untuk soalan seterusnya, apa kata kita rehat sekejap? Kita bagi adik-adik bersedia untuk soalan ketiga pula, dan kita rehat sekejap boleh cikgu? Boleh. Okey, baiklah adik-adik di rumah dan juga di Google Meet, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot tahap 1 bersama Cikgu Tun dan juga Cikgu Dewi untuk mata pelajaran sains. Jangan ke mana-mana. Delvin dapat 1. Yeay! Didik TV KPM. Tahukah anda? Isi padu air yang melimpah ketika seorang lelaki berendam di dalam tub mandi yang penuh adalah sama dengan isi padu lelaki tersebut. Ini
Hai semua, bertemu lagi di slot tahap 1 bersama saya Chris MJ, Cikgu Tun dan juga Cikgu Devi untuk mata pelajaran sains, dan saya ada bersama kawan-kawan di rumah yang sedang menonton dan juga di Google Meet. Hai semua. Sebelum rehat tadi, Cikgu Tun dan Cikgu Devi telah buat satu penyiasatan ya. Kita guna ukur isi padu menggunakan kotak lohong. Ukur isi padu kotak lohong. Dan seterusnya, kita juga ada lagi satu soalan cikgu yang belum jawab lagi. Okey, soalannya ialah bagaimanakah cara mengukur isi padu kotak lohong tersebut? Jadi Abang Chris nak cuba jawab ah. Boleh. Okey, saya rasa kita boleh guna kubus yang saiz 1 cm padu, betul? Betul. Macam kita buat tadi lah. Ya, betul. Ya. Jadi sebenarnya untuk mengukur isi padu kotak lohong, kita boleh menggunakan kubus yang berukuran 1 cm padu. Baiklah semua. Okey, jadi cikgu, untuk aktiviti seterusnya apa yang kita akan belajar cikgu? Nampak tak kat depan ni? Nampak macam makmal ni. Makmal di TV ni. Okey, sebenarnya Chris, hari ni tadi kita dah belajar mengenai bagaimana nak mengukur isi padu lohong, kotak lohong, betul tak? Betul. Menggunakan kubus kan, menggunakan cube-cube kecil. Sekarang kita nak mengajak kawan-kawan di rumah kita bagaimana nak mengukur isi padu cecair. Ya, Cikgu Tun dengan Chris, kita akan ajak kawan-kawan di sana dan sama-samalah kita buat ya. Mungkin kawan-kawan di rumah pun dia sediakan sudah sedia bahan-bahannya. Boleh sediakan, boleh laraskan kamera. Sekarang kita akan ukur satu kotak air minuman. Dan awalnya asalnya adalah 200 ml. Tunjuk kat kamera dulu cikgu ni. 200 ml. 200 ml air mililiter. Jadi kita nak masukkan air itu dalam beaker. Kita nak tengok sama tak dengan yang ada di dalam kotak dan di dalam beaker nanti. Faham. Jadi kawan-kawan di rumah pun nampak tak? Nampak. Semua dah sedia dah. Cantik dia punya air kotak dia. 200 ml 200 ml. Lepas tu kita ada macam-macam bikar tau. Ini bikar 100 ml. Ini bikar 250 ml. Jadi bikar mana nak guna ni Abang Chris? Saya rasa kena guna bikar 250 ml cikgu. Sebab apa? Sebab nanti dia akan overflow cikgu, nanti tak cukup. Melimpah. Tumpah air semua pula. Tumpah air. Jadi jom kita tengok sebelum tu tadi Cikgu Tun kata ada bikar, betul tak? Kalau ikutkan isi padu cecair boleh diukur menggunakan kelalang kon. Bikar dan juga silinder penyukar. Saya nak kawan-kawan di rumah kenal apakah alat-alat yang boleh digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Jadi inilah alat-alat yang biasa kita gunakan di sekolah rendah. Alat-alat untuk mengukur isi padu cecair. Mari kita teruskan kawan-kawan di rumah. Cikgu Tun semua dah tuang dah? Alamak, dah tumpah lah. Tak apa. Mesti tak cukup ni Cikgu Dewi. Taklah cukup lah. Cukup. Lepas tu nampak tak Cikgu Tun terpaksa. Sekarang kamu perasan tak macam mana Cikgu Tun? Kenapa Cikgu Tun tunduk ke bawah? Kenapa tunduk? Chris, inilah dikatakan kita kena buat bacaan mengikut aras meniskus. Mari kita tanya kawan-kawan di rumah, sama tak dia punya bacaan di sana daripada kotak minuman tadi dan mereka tuang dalam bikar. Sama tak? Boleh kita tanya Marian. Dapat tak Marian 200? Marian, betul tak 200 ml? Dia 200 mililiter. Tahniah Marian. Rasa Chris kita boleh bagi dia ni. Bagaimana dengan seorang lagi? Kita tanya siapa Kita tanya Eric. Eric mana? Eric, berapa kamu dapat Eric? 200 mililiter. Sama tak Eric dengan dalam kotak dan dalam bikar? Dia punya ukuran dia. Sama tak Eric? Sama. Bagus Eric. Jadi dua orang murid kita dapat yang sama. Saya nak tanya seorang murid. Apakah itu meniskus ya? Apakah itu meniskus? Yes, Marian. Ya, Marian? Aras melengkung cecair. Aras melengkung cecair. Tahniah.
kalau Hebatlah, kita lihat, Cikgu tu boleh tunjuk macam mana melengkungnya arah dia kan. Ini dia punya arah semasa melengkung. kita nak mengukur isi padu cecair, kita jangan angkat. Kita kena letak pada permukaan yang rata. Okey. Kemudian mata mesti selaraskan. Okey. Tak boleh macam ni kan, cikgu? Tak boleh jenguk macam ni, Okey. tak boleh dari bawah macam ni, tapi dia mesti 90 darjah, perpendicular. Ya. Okey. Okey. Lurus Lepas tu mata dia dulu. mesti lurus, kemudian aras lengkungan itu dipanggil aras meniskus. Mungkin Chris boleh guna yang silinder penyuka tu. Boleh yang kita tengok aras melengkung dia. Untuk Tapi sini mata 100. memandang dekat arah meniskus. Dia ada Nampak aras. lah. Itu dipanggil aras meniskus. Okey. Okey. Faham Okey, satu lagi soalan kita nak tanya pada rakan kita, mungkin Delvin ya. Okey. Delvin, apakah unit yang kita gunakan untuk mengukur isi padu cecair, Delvin? Oh, unit. Unit dia sebab mereka dah ukur. Betul. Orang kata 200. Apa unit dia? Delvin? Delvin? Lagi. Okey, Delvin? Delvin dengar? Delvin Oh, tak apa. Nampaknya Delvin ada... Mililiter. apa? Dia sebut mililiter. Mililiter. Dan satu lagi, Delvin? Ada lagi orang lain? Ya. Mungkin Okey, orang lain, bagi Delvin Delvin. dulu. Damia? Damia. Dengan liter. Ya, pandai Damia. Okey, liter dan mililiter. Jadi saya rasa rakan-rakan di rumah pastikan kamu tahu cara untuk mengukur isi padu cecair. Okey. Dan apakah unit yang kita gunakan. Kita Okey. gunakan liter dan mililiter. Alright. Okey, sekarang kita pergi kepada langkah seterusnya. Ya. Okey, iaitu mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Maksud tidak sekata saya nak fahamkan di sini. Okey. Okey, boleh tak kita tengok yang ini? Boleh. Okey, kalau kita tengok ini batu dia, Betul. Chris, dengan yang kita panggil Tadi kubus tadi. Kubus dia. Okey. Kubus kita boleh ukur guna pembaris, betul tak? Betul. Jadi kita boleh ukur panjang, tinggi, semua lebar, betul? Ya. So, sekarang kalau tengok batu, kita tak boleh ukur panjang, betul. tinggi. So, ini dipanggil tidak sekata. Ini okey. adalah sekata. Faham. Jadi, bagaimana kita nak ukur isi padu ni? Bagaimana, cikgu? Itu ada cara. Rasanya kawan-kawan hari ni di kita rumah belajar ada. lah kan? Saya minta Chris dengan Cikgu Tun dan rakan-rakan di rumah boleh cuba buat. Okey. Okey, Pertama, kita langkah kena pertama. ikatkan Okey. batu kepada dengan ni. Dengan Benang. tali, Ya. Okey. Okey, kemudian kita sebelum tu kita kena Baca tengok dulu. Baca dulu isi padu bacaan. awal. Okey. Berapa tadi isi Okey, padu semua awal? adik-adik di rumah dan Kawan-kawan di rumah. di Google News pun Adik-adik, boleh baca dulu. Baca dulu isi padu awal. Kalau kita tengok isi padu awalnya ialah berapa? Untuk Chris dapat 100 mililiter. Ya, cikgu cikgu Tun cikgu punya? dapat 100 ml. Okey, kawan-kawan di rumah, berapa mililiter kamu dapat dia? Okey. Mungkin boleh letak depan kamera, mungkin cikgu-cikgu boleh tengok kan, kawan-kawan di rumah pun Okey, boleh lihat. kemudian kita masukkan masuk. batu. Perlahan-lahan Tercelup. ya. Perlahan-lahan. Celupkan dia ke dalam. Okey. Sampai bawah. Masukkan dia sampai Okey. bawah. Masuk. Okey. Kemudian Lepas tu? kita tengok isi padunya. Baca lagi Baca sekali lagi sekali. mengikut meniskus. Macam tadi juga. Macam tadi juga. Yang lain pun boleh Cikgu catat. dapat 100. Cikgu dapat berapa, cikgu? Ni 150, 10, 20. Cik. 101, 102, 103, Berapa cikgu tu? 104. Berapa Chris? Chris dapat 125 mililiter. Tadi 100 Ya. Sekarang 125. Betul. Nanti dulu Sama Chris. lah. Cikgu Okey. Tun berapa? Tadi berapa Cikgu Cikgu Tun pun Tadi 100. Ya. Sekarang berapa Cikgu Tun? betul. Cikgu Tun pun dapat 125. 125 juga. Wow. Okey, kawan-kawan di rumah, Damia, Delvin, Marian, Amira, Afifah dan Eric. Semua dah catat berapa ukuran isi padu cecair Okey. pada awal dan akhir selepas masukkan batu yang tidak sekata tadi kan? Okey. Wah, dia dah kira dah tu. Nampak tu? Wow. Siapa? Semua dah. Wow, hebatlah cikgu. Nampak dia. Okey, sekarang Chris pula kira. Berapa Okey. isi padu batu tadi? Okey, saya pun nak tengok adik-adik macam mana dia buat. Okey, jadi dia ambil isi padu awal, isi padu akhir. Lepas tu dia tolak akhir, tolak dengan awal. Betul. Jadi untuk Abang Chris dapat 125 mililiter. Okey. Itu akhir punya. Akhir. Untuk awal 100. Jadi isi padunya ialah 125 tolak dengan 100 dapat Dapat berapa? 25 mililiter. Yes. Betul. Tanya. Yang Cikgu Tun Alamak, nama Chris tak ada lah. Tak ada.
Yang Cikgu Tun pula? Cikgu Tun pun akhir Cikgu Tun dapat 125 ml. Awal bacaan awal 100. Jadi kalau kita tolak akhir dengan awal 125 tolak dengan 100, Cikgu Tun punya batu ni pun 25 ml. Isi padunya. Murid-murid kita cuba tunjuk. Murid-murid saya semua cuba tunjuk pengiraan masing-masing. Saya rasa okay, very good. Okey. Abang Chris letak sini okey. Gandaran. Alamak, jatuh. Okey. Boleh. Tahniah, saya rasa semua dapat jawapan yang Semua dapat- betul. dapat Jadi kita boleh bagi ganjaran lah. Semua tu boleh bagi Semua ganjaran. dapat Ya, satu thumbs bagi setiap up. satu. Okey, Marian dapat satu. Ya. Okey. Alright, siapa lagi? Afifah Siapa lagi? dapat satu. Afifah pun dapat satu. Semua, Lagi siapa? semua. Semua tunjuk kat kamera. Semua tunjuk ya bacaan kamu. Okey. Alright. Boleh, Chris. Boleh. Okey, cikgu, jadi untuk pepejal lain boleh tak cuba ukur? Kita cuba ukur. So Boleh. tak semestinya batu saja kan, Tak cikgu? semestinya batu. Boleh gunakan apa saja alat yang tidak sekata. Katakan ada benda yang tidak sekata kan. Kita tak tahu berapa isi padu kan. Kita boleh gunakan cara ini. Dan ada lagi satu cara. Okey. Iaitu kita gunakan Bekas ureka. Mula-mula kita isi Ya. isi padu airnya sehingga tak penuh ya, sehingga muncung ini sahaja. Okey, nampak kamera nampak. Okey. Okey, lepas tu Kemudian kita masukkan batu kita tadi. masukkan batu tadi. cuba tengok. Kemudian okey kita tengok air akan melimpah keluar. Okey. Tak apa, nasib baik ada alas kan, cikgu? Adik-adik di rumah pun hati-hati Okey. Dia dah tumpah. Dia dah tertumpah Ya, tapi tumpah. tak Kita apalah. apa, cikgu? Kita boleh isi lagi. Isi lagi. Boleh balik. boleh Ada- keluarkan balik. betul. Cuba Keluarkan Cikgu sikit. Tun lagi sekali Cikgu, saya pegang Cikgu dia. Tun isikan Alright. lagi. Kita pegang. ni kena angkat kan? Ya, ya. Tolong Angkat angkat lah. Okey. Okey, jadi Sebelum ini tuang batu balik. tu, Ini tuang angkat. balik. Tuang balik. Okey. Okey, nanti biar kita penuhkan. Ya. Ini guna Eureka. Okey. Eureka, Bekas Eureka. Okey, baiklah. Ini pun boleh Lagi gunakan sekali, untuk memberi Okey, isi Abang padu Chris. Okey, pepejal ready? tidak sekata. 3, 2, 1. Uish. Nampak tak? Air yang disesarkan ini, Ya. air yang disesarkan ini adalah isi padu bagi batu tersebut dan kaedah ini dipanggil sesaran air. Okey. Abang Chris nak Betul, cuba betul. Nak cuba ukur boleh tak? Boleh, silakan. Okey, untuk bika ni kan. Okey. Ingat ya adik-adik, tak boleh ukur macam ni. Kena ikut garis meniskus. meniskus. Okey. Untuk yang ni, batu ni Abang Chris dapat 20 mililiter. Sebab ada air menitik-nitik lagi tu. Nampak tak? Ya. Ada air Banyak yang lagi tumpah menitik lagi bawah. tu. Oh, ada lagi lah. Jadi dia lebih plus minus agak-agak lah. 25 lebih kurang. 25. Baiklah. Okey, jadi adik-adik di rumah pun Abang Chris rasa pun dah lebih yakinkan untuk macam mana nak ukur isi padu. Jadi bukan itu saja, kita akan rehat sekejap cikgu. Dan adik di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot tahap 1 bersama Cikgu Dewi, Cikgu Tun dan Abang Chris untuk mata pelajaran sains. Didik TV KPM. Tahukah anda? Manusia perlu minum sekurang-kurangnya 2 liter air kosong setiap hari supaya kekal sihat. Isi padu besarnya sesuatu ruang yang boleh dipenuhi pepejal cecair gas. Mari
padu cecair, guna silinder penyukat, guna bikal dan pelalakon, unit liter dan mililiter. Yeay! Dia bagi tepukan kepada Cikgu Tun dan Cikgu Dewi. Hebat, adik-adik pun di rumah pasti menyanyi bersama-sama kan? Baiklah, itu dia lagu Isi Padu. Sebab apa? Sebab hari ni kita belajar mengenai isi padu untuk mata pelajaran sains. Baiklah cikgu, boleh tak cikgu nak apa aktiviti yang kita akan lakukan seterusnya cikgu? Ada tak rumusan yang cikgu nak kongsi kepada adik-adik di rumah untuk kelas hari ini? Okey, hari ini sebenarnya kesimpulan dia, murid-murid di rumah dan murid-murid di mana yang sedang mendengar dan menonton, kita hari ini belajar mengenai isi padu, iaitu cara mengukur isi padu menggunakan kotak lohong. Okey, kotak lohong. Ya, lepas tu murid juga belajar menggunakan menyatakan alat pengukur dengan menggunakan unit ukuran yang sesuai. Okey, lepas tu murid juga alat dia apa cikgu? Ada bekas Eureka, ada beaker, ada kelalangkun, mereka belajar juga dan silinder penyukat. Okey. Inilah alat-alat. Kita ada juga tu kubus untuk kubus, mengira. betul. Ini kita gunakan kubus untuk mengira. Lepas tu murid juga mengukur isi padu kotak kan menggunakan kubus dan mengukur isi padu cecair. Dan murid juga dapat menentukan isi padu pepeja tidak sekata. Yang paling hujung kita buat tadi kan, menggunakan batu tadi, menggunakan bekas Eureka dan menggunakan silinder penyukat. Itu yang kita dah belajar hari ini. Pada hari ini saya harap murid-murid di rumah dapat mengetahui cara-cara mengukur menggunakan kubus dan juga kotak lohong dan juga isi padu cecair dan termasuk pepeja yang tidak sekata. Ya, dengan menggunakan kaedah sesaran air. Yang kita panggil tu tadi lah. Yang sesaran air yang terkeluar tadi. Air yang terkeluar ataupun paras air yang naik tu. Paras air yang naik. Kita tak kata isi padu. Tapi kita kata paras air yang naik itu dipanggil kaedah sesaran air. Baiklah, terima kasih cikgu. Dan seterusnya Abang Chris juga nak tanya, bagaimana prestasi murid-murid kita hari ini cikgu yang sedang menonton di rumah dan juga di Google Meet? Rasa sangat hebat lah hari ni semua. Nampak ni. Hebat. Saya nampak di sini ada yang dapat token yang banyak ni. Dapat thumb up kan. Okey. Nampaknya Marian tu mendahului tu. Tapi Abang Chris nak bagi tepukan lah untuk semua keenam kawan saya di Google Meet. Sebab hari ni memang hebat lah, nampak dapat 3 ke 4 ganjaran thumbs up. So Abang Chris pun nak bagi thumbs up. Dan cikgu, untuk adik-adik di rumah dan juga yang berada di Google Meet sekarang yang hendak membuat lebih latihan atau ulang kaji, manakah mereka boleh cari bahan-bahan ini? Di Sumberku. Mereka boleh dapatkan latihan tu di Sumberku. Di Sumberku. Di portal Sumberku. Okey, baiklah adik-adik. Dengan itu Abang Chris nak ucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik yang berada di rumah dan juga kawan-kawan saya di Google Meet untuk kelas hari ini. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Tun dan juga Cikgu Dewi untuk kelas yang agak interaktif yang sangat seronok hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di episod seterusnya hanya di Didik TV KPM. Tapi sebelum itu jangan ke mana-mana lagi. Cikgu ni ada satu game untuk kita kan cikgu? Okey, jom. Apa yang kita akan buat cikgu hari ni? Nampak tak ni Cikgu Tun ada sediakan bola. Kemudian ada sediakan bakul. Kenapa cikgu sediakan bakul? Kenapa nak buat cikgu? Apa ya? Saya rasa untuk buang dalam tu. Buang. Mengisi. Untuk mengisi. Untuk membaling bola, untuk melontar bola ke dalam ni. Okey, jadi dia ada teknik lah lontaran. Kenapa kita boleh isi bola dalam ni? Sebab ada ruang. Ada ruang pandai. Sebab bakul ini mempunyai lohong. Apa yang kita belajar tadi? Isi padu. Iya. Sebab bakul ini mempunyai isi padu. Okey, sebab itulah. Jadi kita tengok siapa yang boleh lontar bola yang paling banyak dikira pemenang. Boleh? Abang Chris nak belanja Cikgu Tun dengan Cikgu Dewi kalau Cikgu Tun dengan Cikgu Dewi menang. Boleh. Kalau Abang Chris menang, then cikgu yang belanja Abang Chris lah, betul. Boleh. Okey, Cikgu Dewi jadi pengadil. Saya jadi pengadil Okey. Adik-adik, siapa yang rasa akan menang hari ni? Abang Chris ke Cikgu Tun? Okey, bagi sorakan. Cikgu Tun. Okey, so saya cuba siapa juga. nak support Chris ni? Okey. Wait. 1, 2, mula.
Yes! Alamak. Hai. Okay. Cikgu 1. Oh no! Alamak! Okey. Miss pula. Okay. Oh, Cikgu Alamak, dapat cikgu 2. Okay. 2, 1, 3. 3, 4, Alamak. Abang Chris nak kalah ni. 4, Okay. 5. Cikgu turun dulu. Okay. Wah, 6. Okay. Ya, Boleh cikgu masuk. turun. Betul. 7. Sebenarnya kita mula dengan Chris dulu kan? Ya, betul. Okey. So, okey. Ni 7. Cikgu sedang mendahului. Dia 8. janganlah mendahului 8. Okey. Okey, ni baru 8. 9. Okey. Okey, dah. Baiklah. Okey. Langsung. Okey, baiklah adik-adik. Terima kasih kerana menonton kita di Didik TV KPM. Kita akan jumpa lagi. Bye. Bye, jumpa lagi. Siapa menang, cikgu? Siapa menang? Cikgu cepat masuk. Bye, cikgu. Bye, cikgu. Bye, cikgu. Didik TV KPM